Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita tunggu sedikit lagi. Walaupun siaran ini tak dimaklumkan sebelum ini, tetapi saya hanya nak mengambil masa yang tidak begitu panjang, tapi nak mengulas perkara yang mungkin penting juga, kerana sejak daripada semalam saya dihujani oleh soalan tertentu yang ramai mendesak untuk saya mengulas kenyataan individu tertentu berhubung dengan adakah Nabi SAW itu boleh dikategorikan sebagai pelarian. Jadi saya akan sebut sisi pandang saya, dan sebelum itu saya sedang nak menyemak tentang sejauh mana suara saya didengari. Okey, terima kasih kepada maklum balas yang diberikan oleh para penonton di serata tempat, termasuk di Indonesia, di merata tempat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sidang penonton dan rakyat Malaysia sekalian, oleh kerana semalam ada ahli parlimen tertentu di dalam parlimen telah membuat satu kenyataan bahawasanya Nabi SAW itu juga seorang pelarian. Kenyataan itu telah mengundang berbagai ulasan oleh berbagai pihak. Sebelum saya nak pergi kepada mengulas, saya telah mendengar potongan ucapan itu. Secara umumnya, sebelum saya nak mengulas apa yang beliau sebut, saya tidaklah nampak bahawasanya hasrat asal beliau itu untuk menghina Nabi SAW. Cuma yang saya nampak ialah pemilihan perkataan yang ditujukan kepada Nabi itu perkataan yang tidak sesuai dengan realiti yang berlaku di dalam sejarah ataupun di dalam sirah. Kita kena tahu bagi setiap perkataan itu mempunyai konotasinya, ataupun kadang-kala mempunyai konotasi yang tertentu. Umpamanya apabila kita sebut pelarian, pada gambaran umumnya ialah sebut perkataan pelarian, kita akan rasa bahawasanya orang ini lari daripada negerinya pergi ke negeri lain, mencari perlindungan, statusnya tidak menentu, negeri yang mana dia lari kepadanya juga dalam keadaan berat hati untuk menerima ataupun kadang-kadang menolak mereka, tak membenarkan mereka. Mereka tidak mendapat status kerakyatan dan penghormatan, dan itulah gambaran apabila kita sebut seorang itu merupakan pelarian. Dalam konteks hari ini, apatah lagi apabila perkataan itu disebut di dalam parlimen, tentulah dia akan ditafsirkan, terutama ada juga non-Muslim, sebagai tafsiran yang lebih kepada tafsiran politik semasa hari ini, di mana pelarian itu merupakan orang yang lari daripada negerinya pergi ke negeri lain kerana tak sanggup hidup di negerinya, dan negeri yang satu lagi pula dalam keadaan serba salah untuk menerimanya, tidak welcome mereka ataupun tidak mengalu-alukan kedatangan mereka. Begitu juga jika kita katakan dia adalah mencari suaka politik juga, Nabi juga tidaklah tak tepat untuk disebut perkataan yang seperti itu. Walaupun dari satu sesi Nabi memang meninggalkan Madinah disebabkan kerana meninggalkan Mekah menuju ke Madinah disebabkan keadaan di Mekah itu yang mana tidak mengizinkan untuk kehidupan menegakkan agama itu dilangsungkan. Di sudut itu Nabi memang meninggalkan Mekah menuju ke Madinah ataupun Yathrib. Tetapi
perbezaan yang jelas yang kita kena tahu ialah Nabi SAW ke Yathrib ataupun ke Madinah itu ialah hasil daripada, pertama dari segi akidah ialah titah perintah Allah, sebab itu disebut hijrah. Yang kedua ialah juga orang-orang Madinah itu sendiri, Yathrib itu sendiri datang menjemput Nabi SAW untuk pergi ke sana. Dan itu dinamakan dengan itu, sebab itu kita belajar dalam sirah, kita akan tahu tentang perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah yang kedua, di mana mereka berbai'ah, berjanji setia untuk menerima Nabi SAW dan untuk mempertahankan Nabi SAW. Dan apabila Nabi SAW berhijrah, kedatangan Nabi itu disambut oleh mereka. Mereka bukan saja menyambut Nabi SAW, bahkan mereka menabalkan Nabi SAW itu sebagai pemimpin Madinah. Ini bukan pergi nak mencari status perlindungan untuk cari ruang kehidupan seperti mana yang berlaku kepada pelarian-pelarian. Tapi Nabi dalam konteks hijrah itu pergi sampai ke sana dan diberikan kerajaan ke tangannya. Mahmakhtalafna fi famaruddu ila Allah atau ila Muhammad. Apabila apa-apa saja yang kita berselisih dan di negeri Madinah ini, maka kembalinya ia kepada Allah atau kepada Muhammad. Ini adalah merupakan, ini bukan pelarian, tapi dia lebih dalam bentuk seorang tokoh yang dijemput ke negara lain untuk ditabalkan menjadi pemimpin mereka. Jadi ini adalah perkara yang sangat berbeza dengan menggunakan istilah pelarian tu. Walaupun saya rasa beliau tidak maksud nak hina Nabi, tetapi penghujahannya itu ialah penghujahan yang tidak tepat di sudut itu. Dan saya ingin mengingatkan bukan saja diri saya, beliau dan semua orang, perkataan-perkataan yang mempunyai konotasi yang tidak baik ataupun kurang secocok, elok kita elakkan daripada kita letakkan kepada Allah ataupun kepada Rasulnya SAW. Sebab itu di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu kata ra'ina, tapi kamu katalah unzurna wasma'u. Jangan kamu kata ra'ina, tapi kata unzurna. Maksudnya apa? Maksudnya, pada zaman dahulu, perkataan ra'ina boleh bermaksud ra'ikanlah kami, maksud tolong dengar apa yang kami bagi tahu. Tetapi dalam masa yang sama, orang-orang Yahudi, mereka menggunakan perkataan ra'ina, ru'unah, dengan maksud al-jahlu wal hamq, iaitu bodoh dan bangang lah, dalam bahasa kasar. Jadi bila sahabat sebut ra'ina pada Rasulullah, jadi Yahudi suka macam seolah-olah sahabat ni kata benda tak elok pada Nabi, padahal sahabat tak masuk kan. Tapi Allah tegur hal ni. Dia kata la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Jangan kamu kata ra'ina, katakanlah unzurna, tengoklah pada kami. Kenapa? Kerana memilih perkataan yang lain, walaupun perkataan awal tu dia sahabat faham macam lain, mereka faham macam lain, tapi perkataan awal itu memberikan kesempatan kepada orang lain memahami perkataan itu pada pemahaman yang salah, dan mereka suka untuk benda itu dikaitkan dengan Nabi SAW. Pada zaman yang mana orang sering mencari ruang untuk mengaitkan dengan Nabi SAW perkara yang tak elok, terutama kita tengok pada tempoh yang lepas, banyak kumpulan-kumpulan yang menghina Nabi SAW, bukan tak usah kata di luar Malaysia, dalam Malaysia juga, yang biadab dan seumpamanya, terutama pada tempoh yang lepas itu, dalam tempoh yang panas pada 22 bulan yang lepas, kita lihat hal itu, kita kalau boleh jangan dibalikkan kembali, kerana memberi ruang kepada orang untuk memberikan pahaman yang salah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu bahawasanya
individu berkenaan itu mungkin tak adalah maksud dia nak menjatuhkan Nabi SAW, tetapi mungkin elok berhati-hati memilih perkataan yang lebih sesuai dengan Nabi SAW. Nabi ni macam saya kata, dia pergi ke Madinah walaupun pada satu sisi ialah melarikan diri daripada kezaliman orang-orang Mekah, tetapi dia tidak pergi seperti mana pelarian biasa. Dia pergi dengan penuh penghormatan, dia dijemput, dia sampai, dia disambut, dia ditabalkan menjadi pemimpin mereka, menjadi rojokan, bahkan dia adalah pemutus kepada kehidupan dan pentadbiran negara Madinah. Ini sangat berbeza dengan konotasi perkataan pelarian yang kita gunakan hari ini, di mana seorang yang lari ke negeri lain yang tidak menentu statusnya menjadi bebanan pada negeri yang baru yang dia lari itu, dan menjadi keadaan kesukaran kepada rakyat antara menerima dan menolak. So janganlah kita letakkan status itu kepada Nabi SAW. Lebih elok insya-Allah. Kita hati-hati dalam hal ini insya-Allah.